Assalamualaikum dan selamat petang semua. Nama saya Abdi Zuishraf and welcome back to my channel. Hampa pernah tak dengar 99 Dalmatian Brahim Estate di Dembung Tebal? Yang ni adalah salah satu tempat yang paling haunted di Malaysia. Kisah tentang sebuah rumah agam yang lama yang dibina pada tahun 1980 oleh seorang pemilik ahli perniagaan British di seberang perai. Menyimpan 1001 rahsia dalam satu tragedi yang menimbulkan satu spekulasi. Terletak di tengah ladang kelapa sawit dengan seni bina Inggeris, rumah besar 2 tingkat ini mempunyai 10 bilik, balkoni, dewan tari menari, ruang tamu dan dapur. Ia juga digelar sebagai banglo 99 pintu oleh kerana susunan 5 hingga 6 pintu di setiap bilik. Dan owner untuk 99 Dalmatian ni adalah seorang British yang bernama Ramsden. Ramsden ni seorang bekas owner ladang pokok getah. Dan dengan keuntungan yang dia dapat daripada ladang pokok getah ini, menjadikan dia seorang orang yang kaya. Sampai sekarang, ramai orang tak tahu kenapa Ramsden yang membuat sebuah rumah agam yang besar ni dan mempunyai banyak pintu dalam rumah itu. Yang ni pun adalah satu misteri dah kan. Mungkin sebab dia buat bilik yang banyak dan pintu yang banyak ni tak mau bagi nampak rumah tu kosong sangat kot. Well, yang tu adalah rumah yang besar kan. Dan tragedi itu berlaku pada tahun 1948. Selepas kejadian tragedi itu, 99 Dalmatian ini menjadi satu rumah yang terkenal dan menjadi salah satu tempat yang paling haunted di Malaysia. Ramai orang kampung yang tinggal berdekatan dengan 99 Dalmatian ni, dia bercakap tepat pada 12 tengah malam. Mereka boleh dengar bunyi gendang dan bunyi menjerit orang yang macam kena pukul dan bunyi seakan-akan serigala jadian. Orang kampung tu juga cakap 99 Dalmatian ni adalah menjadi satu tempat betapa bomoh-bomoh. Dan ramai orang kampung tu juga mempercayai di 99 Dalmatian ini mempunyai pintu yang ke-100. Dan mereka juga mempercayai pintu yang ke-100 itu akan membawa kita ke alam yang lain. Dan rumah mewah yang terletak di ladang Brahim ini kemudiannya menjadi pusat pentadbiran tentera Jepun. Malah ia didakwa dijadikan tempat tentera Jepun untuk menyeksa penduduk yang tidak memberikan kerjasama kepada mereka. Yang tentang pentadbiran tentera Jepun ni aku tak percayalah. Sebab apa tu nanti aku beritahu dalam tengah video ni. Sehingga kini, rahsia tentang tragedi yang menimpa pemilik rumah ini masih menjadi tanda tanya. So dalam video hari ini aku nak cerita tentang misteri di sebalik 99 Dalmatian ini dan apakah yang sebenarnya terjadi di rumah agam besar ini. Jom kita masuk ke video. Dulu rumah agam ini, owner dia adalah seorang British yang bernama Ramsden. Rumah ini dibina pada tahun 1800 dan Ramsden ini adalah bekas owner ladang pokok getah dan dia dapat keuntungan yang banyak sampailah kaya dan mampu membina rumah agam yang besar yang mempunyai banyak pintu ini. Kehidupan mereka ni berjalan seperti biasa dan sampailah satu tragedi ini berlaku. Kisah itu berlaku pada tahun 1948 kat rumah tu yang membuatkan rumah agam pintu 99 ini menjadi terkenal. Apa yang sebenarnya terjadi itu adalah John Maud Ramsden, iaitu cucu kepada Tuan Ramsden ini, dia kena bunuh secara kejam, iaitu kena tembak kat kepala 2 kali. Cucu kepada Tuan Ramsden ini kena bunuh kat tangga rumah agam itu. Dan selepas pembunuhan ini, ia dinamakan sebagai murder on the staircase. Tetapi pembunuhan dia pula tidak diketahui dan dijumpai sampai sekarang. Motif pembunuh ini tidak diketahui juga. Tapi ada juga dakwaan yang mengatakan bahawa kes pembunuhan ini adalah kerana cemburu di atas kekayaan keluarga si Ramsden ini. Tapi ada juga spekulasi yang mengatakan bahawa ada seorang askar Jepun yang bunuh cucu si Ramsden ini dan satu keluarganya. Kemudian semua harta mereka dirampas oleh tentera Jepun itu. So benda ni aku cakap dalam intro video tadi tu, yang ni adalah fake. Sebab kalau apa tengok penjajahan Jepun di tanah Melayu ni, dia bermula sepanjang 1941 hingga 1942. Tetapi tragedi ini berlaku pada tahun 1948. So tak mungkinlah tentera Jepun nak buat benda ni kan. Tapi ini spekulasi sahajalah. Sekarang rumah ni dia terbiar selama 50 tahun lebih.
Tapi rumah agam ni dah jadi tempat aktiviti paranormal. Malah orang kampung yang berdekatan dekat situ juga, mereka boleh dengar bunyi gendang, bunyi orang menjerit macam kena pukul dan bunyi seakan-akan serigala jadian. Dan selepas berlaku kejadian tragedi ini, sudah mula ada banyak bomoh yang mula tinggal di 99 Door Mansion ini, dan ramai orang kampung tu juga mempercayai bomoh ini dapat menyeru dengan orang yang mati. Ramai juga mempercayai orang kampung tu juga akan pergi jumpa bomoh tu untuk nak cakap dengan orang yang telah meninggal. Orang kampung kat situ juga kata, tepat jam 12.30 malam, pintu ke-100 itu akan muncul dan terbuka luas. Maka, bomoh-bomoh ini, mereka akan masuk ke dalam itu dan mereka boleh ke alam yang lain. Daripada pintu yang ke-100 tu, bukan mereka dapat ke alam lain juga, tetapi mereka dapat berjumpa dan berkomunikasi dengan syaitan dan jin-jin yang lain di alam itu. Mereka juga cakap, di alam lain itu, bomoh ni boleh buat apa saja yang mereka nak. Kiranya, bomoh ini mereka masuk ke dunia mereka lah. Orang kampung tu juga memberitahu, selepas mereka memasuk 99 Door Mansion ini, mereka akan mendengar seperti someone membisik pada mereka ataupun akan mendengar seperti someone menjerit di sebelah telinga mereka. Sebabkan perkara macam ni banyak berlaku di kawasan persekitaran 99 Door Mansion ini, kebanyakan orang kampung itu, selepas 6 petang mereka takkan lalu di kawasan itu. Dan kebanyakan orang kampung itu juga mempercayai, selepas someone masuk ke dalam 99 Door Mansion itu pada pukul 12 malam ke atas, mereka akan mula kena usir ataupun kena kacau dengan jin ataupun syaitan-syaitan daripada pintu yang ke-100 itu. Sebelum ini, pernah terjadi satu kes kena rasuk dengan bomoh dari alam lain yang dah melepasi pintu ke-100 itu. Orang yang kena rasuk itu adalah Crew Seekers, iaitu tim paranormal yang terkenal beberapa tahun yang dahulu. And macam biasalah, rumah agam mistik ini kena serbu dengan tim paranormal dari serata dunia. Banyak kejadian yang berlaku pada orang yang datang menjenguk rumah agam ini. Dan kebanyakan orang juga berkata 99 Door Mansion ini ada yang menggunakan untuk kegiatan jenayah. Tetapi 99 Door Mansion ini sekarang menjadi tempat yang pelancongan untuk ramai orang. Lebih menarik, kisah mengenai banglo 99 pintu ini bukan sahaja popular di Malaysia, malahan di negara luar juga. Ramai YouTuber dan ahli paranormal yang telah datang ke sini untuk menyaksikan sendiri bangunan yang berusia ratusan tahun ini. So, personally, aku nak tanya kat hampa, kalau hampa dapat peluang untuk nak melawat 99 Door Mansion ini, hampa nak pergi dengan siapa? Komen nama mereka kat bawah. And kalau ada orang Pulau Pinang dok tengok-tengok video ni, please bagi satu like dan komen kat bawah hampa pernah pergi tak tempat ni. And kalau suka video ni, like video ni, share video ni kat kawan-kawan hampa semua. And kepada orang yang tak subscribe tu, please subscribe channel ni. So nanti aku akan jumpa hampa dengan video lebih menarik. Terima kasih. Ciao.